Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar subjek perniagaan bab 3, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan part 1. Untuk ini kita hanya akan belajar separuh daripada bab ni. Nanti saya akan buatkan lagi satu video untuk topik yang seterusnya lah. Okey, untuk permulaan bagi topik ini, kita nak kena pasti dulu apakah itu visi, misi dan objektif. Okey, dekat sini kita boleh lihat misi, visi dan objektif. Yang pertama, visi. Untuk visi, apakah maksudnya? Maksud visi di sini adalah penetapan perancangan yang melibatkan fokus dan juga perancangan jangka masa panjang. Okay, panduan untuk membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan hala tuju perniagaan berada di landasan yang tepat. Itu adalah visi. Bagi misi, misi adalah satu pernyataan yang ringkas yang menjelaskan tujuan atau matlamat utama sebuah perniagaan. Ianya dibentuk menjadi satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat perniagaan. Okay, manakala bagi objektif ini adalah merujuk kepada pembentukan maklumat yang lebih khusus. Sasarannya boleh diukur bagi membantu pencapaian tujuan organisasi. Okay, ini maksudnya bagi setiap satu, iaitu visi, misi dan objektif. Kalau kata pelajar terjumpa perkataan ini, so ini adalah maksud yang merujuk kepada misi, visi dan objektif. Secara keseluruhannya, visi ini dia adalah penyataan yang menunjukkan perancangan dalam masa jangka panjang. Misi ini adalah penyata yang ringkas menjelaskan tujuan dan matlamat utama perniagaan. Objektif ni menerangkan pembentukan matlamat yang lebih khusus. Okey, dia saling berkaitan di antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita nak lihat perbandingan misi, visi dan objektif dalam perniagaan, di mana untuk perbandingan ini kita akan lihat dalam 3 jenis perniagaan. Okay, yang pertama kita akan lihat dalam aspek perniagaan organisasi yang bermotifkan untung. Yang kedua, organisasi yang bukan bermotifkan untung. Dan yang ketiga adalah pertubuhan sukarelawan. Okey, daripada 3 jenis perniagaan ini, kita akan lihat hubungan dia di antara misi, visi dan juga objektif. Okey, terlebih dahulu kita akan lihat apa itu organisasi bermotifkan organisasi, iaitu OBU, di mana definisi dia yang pertama adalah merujuk kepada objektif untuk memaksimumkan keuntungan supaya dapat memuaskan kehendak pemilik peniaga ataupun orang yang berniaga itulah. Itu definisi dia, nak memaksimumkan keuntungan. Bagi matlamat OBU ni, dia adalah bermotifkan keuntungan, manakala misi, visi dan objektif bagi organisasi yang bermotifkan untung ini bertujuan memaksimumkan keuntungan, terutamanya ataupun bagi yang bermotifkan untung ini ada syarikat swasta. Jadi syarikat swasta ini matlamatnya adalah untuk bermotif keuntungan. Walaupun setiap perniagaan yang dibina, yang ditubuhkan itu mempunyai visi, misi dan objektif yang pelbagai-bagai, tetapi matlamat utama apa yang nak dicapai oleh pihak swasta ini adalah memaksimumkan keuntungan. Okay. Untuk pertumbuhan bagi organisasi bermotifkan untung ini, biasanya dia perlu didaftarkan di bawah pendaftaran perniagaan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang kita kenali dia sebagai SSM. Okey, untuk OBU ini, contoh perniagaan yang dilakukan adalah perniagaan milikan tunggal, perniagaan perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Okey, untuk contoh perniagaan ni yang umum dah diketahui lah, kita dah belajar dalam topik sebelum ini. Jadinya pelajar lebih mengetahui dengan jelas bagaimana kaedah pendaftaran dia. So untuk topik ini dia hanya menjurus kepada bagaimana nak membentuk visi, misi dan objektif. Okey, yang kedua kita akan lihat kepada ciri atau lihat kepada perniagaan yang bukan bermotifkan untung dari aspek misi, visi dan dia punya
objektif. So yang pertama apa yang kita nak lihat di dalam OBBU ini, definisinya adalah berorientasikan kepada kebajikan ahli masyarakat dan memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Itu dia punya definisi. Kalau OBBU ni biasanya dia adalah organisasi yang ditubuhkan kepada kebajikan ahli dia, masyarakat, dan memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Biasanya matlamat dia adalah bukan bermotifkan untung. Jadi, untuk OBBU ni, misi, visi dan objektifnya tertumpu kepada kepentingan orang ramai, termasuklah penyediaan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti kepada ahli. Biasanya dia adalah penglibatan daripada syarikat-syarikat korporat dalam menghasilkan perniagaan yang lebih efisien, lebih baik dan lebih lancar lah. Kemudian, kaedah penubuhan bagi OBBU ni, syarikat perlulah didaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Malaysia ROS ataupun Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Belia ROY. Okay, contoh di sini saya boleh kongsikan untuk pelaksanaan organisasi dalam bentuk OBBU ini. Contohnya di sini adalah Majlis Belia Malaysia. Okay, tugasan dekat sini pelajar mungkin boleh cari contoh-contoh syarikat lain yang menggambarkan kefungsiannya dalam bentuk OBBU ini. Okay, yang ketiga bagi perniagaan yang kita boleh lihat adalah pertubuhan secara sukarela. Di mana pertubuhan secara sukarela ini dia adalah masyarakat untuk masyarakat. Biasanya misi, visi dan objektif untuk pertubuhan secara sukarela ini dia bergantung kepada pengurusan organisasi yang dapat menarik ahli menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan secara sukarelawan. Secara sukarela, kita boleh pergi bila kita tengok ada aktiviti ni secara sukarelaan tanpa ada bayaran, tanpa perlu membayar. Okey, untuk pertubuhan sukarela ni dia ada ciri-ciri dia yang tertentu. Di sini kita ada 4 ciri yang menunjukkan pertubuhan secara sukarela ini. Yang pertama, cirinya mestilah bercorak kebajikan dan faedah secara bersama. Yang kedua, dia lebih bercorak aktiviti selaras dengan tujuan organisasi yang didaftarkan. Yang ketiga, dia lebih fokus kepada perkhidmatan yang disediakan oleh ahli dan masyarakat. Yang keempat, ciri pertubuhan sukarela ini, dia lebih dikenali dengan nama persatuan, kelab, yayasan dan angkatan. Biasanya pertubuhan sukarela ni, dia bukannya bermotifkan untung lah, dia untuk masyarakat kepada masyarakat. So, ini kita dapat lihat 3 perniagaan yang berbeza terhadap misi, visi dan objektif. Kalaulah pelajar masih kita imbau balik, misi, visi dan objektif bagi OBU, organisasi bermotifkan untung adalah memaksimumkan keuntungan. Manakala OBBU, organisasi bukan bermotif untung, dia adalah kebajikan dan juga keselesaan masyarakat. Manakala pertubuhan secara sukarela ni, visi, misi dan objektif dia adalah bergantung kepada organisasi yang dapat menarik ahli menjalankan aktiviti yang telah dirancang secara sukarela. Okey, ini apa yang kita lihat, 3 perbezaan syarikat dalam pelaksanaan misi, visi dan organisasi. Okay, cuba kita lihat perbezaan antara OBU dan juga OBBU dalam pelaksanaan dia punya perniagaan, perbezaan di antara kedua-duanya. Jadi kalau kita lihat OBBU dan OBU dan juga OBBU ni, dia punya perbandingan dalam membentuk matlamat organisasi visinya, kita lihat daripada 3 aspek atau 3 dimension dekat sini. Yang pertama aktiviti, yang kedua tujuan dan juga sumber keuangan ataupun kita panggil ATS. Itu dimensi yang melihat perbezaan bagi OBU dan OBBU dari aspek penetapan misi, visi dan juga objektif dia. Boleh kita lihat kat sini, untuk dimensi yang pertama iaitu aktiviti, kalau kita lihat OBU, aktiviti yang dilaksanakan dalam perniagaan dia adalah pengeluarkan barang dan perkhidmatan. Ini kebiasaannya untuk syarikat-syarikat swasta lah ya. Okey. Bagi OBBU pula, aktiviti yang dilaksanakan dia adalah dalam bentuk perkhidmatan kepada masyarakat. Seperti mana yang kita tahu tadi, dia nak memuaskan dan juga memberi kepada
kebajikan masyarakat. Itu aktiviti yang dilakukan oleh OBU dan OBBU. Manakala dari aspek tujuan penubuhan organisasi ini, iaitu OBU tujuannya maksimalkan keuntungan. Kalau OBBU tujuannya adalah memberi kepuasan dan kebajikan kepada masyarakat. Dari aspek sumber keuangan bagi OBU, dia memperoleh sumber keuangan daripada modal pemilik, pinjaman, dan keuntungan perniagaan. Pinjaman ni daripada bank ataupun agensi kerajaan. Keuntungan syarikat ni maksudnya dia dah berniaga, dia dapat keuntungan, dia rolling balik modal tu untuk melaksanakan aktiviti perniagaan. Manakala bagi OBBU, sumber keuangan yang diperolehi untuk menjalankan operasi perniagaan adalah melalui pembiayaan daripada kerajaan dan juga yuran keahlian yang dibayar oleh ahli-ahli persatuan dan sebagainya lah. Ini adalah perbandingan di antara dua organisasi yang dijalankan dalam perniagaan kita lah, iaitu organisasi bermotif untung dan organisasi bukan bermotifkan untung. Di dalam pembentukan objektif pula, kita lihat kita ada dua jenis kategori pembentukan objektif, iaitu di dalam perniagaan ni kita akan lihat ada dua pembentukan objektifnya. Iaitu kategori yang pertama jangka masa pendek dan yang kedua jangka masa panjang. Dalam pelaksanaan objektif ini, pelajar kena ingat kita ada dua kategori objektif, iaitu jangka pendek dan jangka panjang. Apakah yang membezakan kategori ini, jangka pendek dan jangka panjang? Kalau kita lihat di sini, jangka pendek ini adalah objektif yang ingin dicapai dalam tempoh kurang daripada 5 tahun. Manakala jangka panjang ni adalah objektif yang ingin dicapai dalam tempoh yang melebihi 5 tahun. Ini yang membezakannya. Jangka pendek ataupun kita panggil dia short term. Kalau jangka panjang ni long term. Yang membezakan kedua-dua ini, short term ataupun jangka pendek ni, dia nak capai objektif dia kurang daripada 5 tahun. Jangka panjang dia nak capai objektif dia lebih daripada 5 tahun. Ini adalah kategori objektif. Dalam menghasilkan objektif ini, kita ada ciri-ciri yang khusus untuk penghasilan objektif, di mana setiap ahli perniagaan ataupun pengurusan perniagaan perlu menitik beratkan pembinaan dia punya objektif terhadap ciri-ciri ini. Ciri-ciri dalam objektif sebuah perniagaan, kita jadikan dia punya sebutan akronim dia sebagai SMART. SMART ini adalah words yang kita guna untuk refer kepada ciri-ciri objektif sebuah perniagaan. Apa itu SMART? SMART ini dia adalah perkataan yang mencirikan sesuatu objektif sebuah perniagaan. Dari aspek yang pertama, SMART, huruf S itu adalah merujuk kepada spesifik, M adalah measurable, A adalah attainable, R adalah realistic, T adalah time frame. So, daripada perkataan ini, kita jadikan dia sebagai akronim SMART. So, ia memudahkan pelajar untuk ingat dan faham. So, cara detailnya apa itu SMART? Tadi kita dah sebut. Yang pertama tadi adalah spesifik. Jadi, objektif yang kita nak bina ataupun nak create sebagai seorang peniaga, kita perlulah jadikan satu pernyataan yang dinyatakan secara khusus. Maksudnya spesifik ini merujuk kepada pernyataan objektif yang dibina adalah secara khusus yang boleh diukur secara kuantitatif. Maksudnya kuantitatif di sini di mana objektif yang dibina tu boleh diukur menggunakan number. Contohnya di sini, kalau kita organisasi yang menghasilkan produk seperti kereta. Kita andaikan dalam objektif kita itu, dalam tempoh masa tertentu, kita akan keluarkan bilangan kereta yang tertentu. Contoh di sini, dalam jangka masa 5 bulan, kita nak keluarkan kereta sebanyak 100,000 unit. So, 100,000 unit itu adalah merujuk kepada number yang boleh diukur untuk menyatakan objektif kita itu, untuk menjadikan objektif kita itu realistik ataupun boleh diguna pakai. Spesifik. Maksudnya, objektif yang dibina mestilah
spesifik secara khusus dan boleh diukur. Okay, yang kedua, SMART, huruf M-nya adalah measurable. Measurable ataupun boleh ukur, yang mana pembinaan objektif itu perlulah boleh dibandingkan dengan objektif yang sebelum dan selepas sesuatu aktiviti di perniagaan itu dilaksanakan. Di mana pengukuran objektif yang dibina itu mestilah diukur dalam bentuk kuantitatif berbentuk number dan kualitatif dalam bentuk ayat perasaan, kualiti dan sebagainya lah. Okay. Kemudian yang ketiga, SMART, itu huruf A, attainable ataupun boleh dicapai. Dalam attainable ini, satu penentuan objektif berdasarkan sasaran yang boleh diukur. Perlu mengenal pasti sumber-sumber sedia ada dengan baik. Maksudnya sebelum kita menetapkan objektif dalam perniagaan kita, pastikan sumber sedia ada seperti tanah, buruh, modal, iaitu faktor pengeluaran memang dimiliki ataupun mudah dimiliki dengan baik supaya objektif yang dibentuk dapat dicapai. Kemudian SMART, huruf yang keempat iaitu R, realistik, yang mana dia munasabah, menjurus kepada peluang yang tidak mustahil untuk dicapai, memerlukan sumber manusia dan sumber fizikal yang mencukupi. Sumber manusia maksudnya tenaga buruh lah. Okey, fizikalnya dalam bentuk bahan mentah, mesin, apa segala-gala peralatan yang digunakan dalam operasi boleh kita perolehi dengan mudah, cukup dan sebagainya. Kemudian mengambil kira faktor kemampuan yang merangkumi faktor sumber fizikal dan faktor persekitaran. Fizikal tadi dah sebut, faktor persekitaran itu melalui kemudahan yang ada, atau kemudahan facilities dan infrastruktur yang sedia ada di kawasan operasinya sebuah perniagaan itu. Kemudian SMART yang kelima iaitu T, time frame. Time frame jangka masa. Maksud satu tempoh masa yang perlu ada dalam satu penentuan objektif perniagaan. Maksudnya kalau kita nak tunjukkan time frame ini, kita perlu guna cartagan. Cartagan ini adalah merujuk kepada perkara yang berkaitan dengan kita punya berkaitan dengan jenis aktiviti yang dirancang dengan tempoh masa yang ditetapkan. Maksudnya contoh dekat sini cartagan. Ini yang saya bina. Cartagan dekat sini adalah untuk penghasilan rancangan perniagaan bagi pelajar SPM lah. Ini contoh je cartagan. Ini ataupun kita ada time frame atau cartagan ini untuk mencapai objektif kita. Kalau dalam contoh yang saya berikan ini, objektif kita sebagai pelajar SPM, kita perlu siapkan perancangan perniagaan dalam masa tempoh yang ditetapkan. Di sini saya andaikan 3 bulan. Jadi dalam tempoh 3 bulan, objektif saya adalah untuk siapkan perancangan perniagaan. Jadi dalam tempoh sepanjang 3 bulan ini saya dah tetapkan setiap minggu apa yang kita nak buat. Begitu juga dalam perniagaan. Jadi sekiranya dalam tempoh 5 bulan atau 3 bulan dalam perniagaan, apa objektif yang kita nak capai. Jadi kita kena letakkan perancangan dia. Apa yang 1, kedua, ketiga, keempat, dan setiap minggu ada progres. Apa yang kita perlu buat. Ini adalah contoh cartagan. Untuk memastikan perjalanan objektif kita berjalan dengan lancar, kita perlu ada cartagan untuk melihat progres dan apa tindakan ataupun apakah langkah-langkah yang perlu kita buat. Melalui cartagan ini kita akan dapat gambaran yang lebih jelas. Okey, ini adalah kita telah bincangkan berkenaan dengan ciri-ciri objektif sebagai untuk kita menghasilkan satu objektif yang baik untuk perniagaan. Jadi 5 elemen iaitu yang terdiri daripada SMART ini perlu diikuti sekurang-kurangnya lah 3 atau kesemuanya lah untuk penghasilan objektif yang sangat berkesan. Okey, seterusnya, lepas kita dah lihat objektif, kita perlu tahu apa tujuan penetapan misi, visi dan juga objektif perniagaan sebagai panduan dalam perniagaan. Jadi apa yang sebelum tujuan ni, kita dah lihat definisinya, kita dah lihat perhubungan kait dia di antara ketiga-tiga jenis penetapan misi, visi dan objektif dalam perniagaan. Kita dah lihat perbezaan bentuk perniagaan terhadap misi, visi dan objektif. Kita dah lihat dia punya kategori pelaksanaan objektif dalam perniagaan. Kita juga dah lihat kepada ciri-ciri yang perlu ada
dalam pembinaan objektif. Jadi sekarang ni kita kena lihat pula apakah tujuan penetapan visi di dalam perniagaan. Okey, kita lihat semula. Okey, tujuan penetapan visi adalah untuk mencapai matlamat dalam jangka masa panjang melebihi 5 tahun, di mana visi ni juga dia mendorong semua pihak yang terlibat dalam organisasi ni memahami dan bekerjasama bagi menterjemahkan visi yang telah ditetapkan sebagai tindakan dia dalam melaksanakan operasi perniagaan. Ini adalah tujuan penetapan visi dalam perniagaan, manakala penetapan visi dalam sebuah perniagaan pula, dia adalah bagi memudahkan pihak pengurusan yang terlibat untuk mengagihkan setiap sumber yang berkaitan dengan unit-unit dan bahagian-bahagian dalam organisasi. Dia dapat juga menerangkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan. Secara spesifik dapat dijadikan garis panduan untuk menilai keperluan unit dan bahagian organisasi. Ini adalah tujuan kenapa misi ditetapkan di dalam suatu organisasi, bagi tujuan memudahkan pihak pengurusan lah untuk mengagihkan setiap sumber yang berkaitan. Okey, kalau yang ketiga kita nak tahu kenapa tujuan kita adanya penetapan objektif ini pula bergantung pada pembentukan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Objektif sekurang-kurangnya yang mempunyai ciri SMART iaitu specific, measurable, apa lagi? Attainable, reasonable dan juga time frame, realistic dan juga time frame. SMART sekurang-kurangnya ada ciri-ciri SMART ni di dalam pembentukan objektif perniagaan. Perlu selaras dengan pembentukan visi dan misi organisasi perniagaan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan atasan. So kita dah lihat kenapa ada tujuan penetapan visi, misi dan objektif. Okey, kesemua ini penting untuk memastikan pelaksanaan perniagaan kita itu berjalan dengan lancar. So, terima kasih di atas perhatian murid-murid sepanjang penerangan ataupun perbincangan kita terhadap topik ini. So, saya harap dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada pelajar. Sekiranya ada maklumat tambahan, ingin bertanyakan soalan ataupun ingin membuat penambahbaikan, boleh kontak saya di email, nombor telefon ataupun di Facebook. So, jumpa lagi untuk topik yang seterusnya bagi perbincangan yang seterusnya. Sekian, terima kasih.